Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Ma syaa Allah la yusrifu as-su'a illa Allah. Ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur di atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amal kebaikan yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan amal yang kita lakukan pada pagi ini dan ketika ini di antara amal yang membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita meneruskan perbincangan kita di dalam kitab Iqtirabatis Sa'ah karangan daripada Syekh Usamah Yusuf Rahmat. Dan kita membincangkan kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan daripada Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan kita meneruskan dalam perbincangan berkait rapat tanda-tanda besar kiamat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di dalam surah Ar-Rahman, surah Al-An'am ayat 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan 'imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayran. Sadaqallahul 'azim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, pada hari datangnya tanda-tanda rahmat, iaitu tanda-tanda ayat daripada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum daripada itu, atau belum berusaha untuk melakukan kebaikan, maka dia mati dalam keadaan tidak mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kembalinya dia sesudah daripada itu tidak mendapat kebaikan yang banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam At-Tabari berkata, setelah turunnya beberapa pendapat ulama tentang ayat ini, dan pendapat yang paling tepat iaitulah sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika hina tatla'u syamsu min maghribiha. Hal itu terjadi ketika matahari keluar daripada sebelah barat, menunjukkan kepada kita bahawa taubat ini dia ada tempohnya. Taubat dan kembali kepada hidayahnya dia ada tempoh, iaitu yang pertama ketika matahari sebelah barat. Tetapi selain daripada hadis ini, juga ada beberapa tanda yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah beritahukan kepada kita. Antaranya pada surah Al-Qamar ayat 1 hingga 5. Yang ini mungkin tak ramai beri perhatian.
di dalam satu peristiwa yang berlaku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu mukjizat yang Allah telah berikan kepada baginda Nabi, iaitulah pada surah Al-Qamar ayat 1 hingga 5 yang mafhum daripada firman Allah Subhanahu wa taala, telah hampir saat kedatangan hari kiamat. Maka tanda yang akan diceritakan selepas daripada ini adalah di antara juga tanda-tanda rusak. Tetapi tanda ini pernah berlaku zaman Nabi, dan tanda ini akan berulang berlaku di akhir zaman. Apakah tandanya? Dan terbelahlah bulan. Dan kalau mereka kaum musyrik melihat sesuatu yang mukjizat, mereka berpaling ingkar sambil berkata, ini adalah sihir yang terus menerus berlaku. Dan telah menjadi satu kebiasaan mereka mendustakan Nabi dan mukjizat-mukjizat yang dibawanya, serta menurut hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap perkara yang tetap menurut keadaan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya telah sampai kepada mereka dengan perantaraan Al-Quran sebahagian daripada kisah-kisah dan berita umat-umat yang lalu yang mengandungi perkara-perkara yang cukup mencegah mereka dari perbuatan kufur. Yang demikian itu ialah pengajaran yang cukup sempurna. Segala peringatan daripada Allah dan amaran-amaran Allah dan peringatan Allah dan amaran yang tidak mendatangkan faedah kepada mereka yang ingkar itu. Allah SWT. Baik. Peristiwa yang kedua yang juga akan berulang di akhir zaman, sebagaimana yang pernah berlaku di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Apabila perkara itu berlaku, maka membuktikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan tanda-tanda kecil. Kata ulama, tanda-tanda besar ialah lebih untuk, dalam bahasa Melayu disebut menghujam. Maksudnya tanda-tanda besar dia memaksa diri manusia untuk menerima Allah Ta'ala. Berbeza dengan tanda-tanda kecil. Di mana tanda-tanda kecil dia bersifat peribadi antara diri dengan Allah Ta'ala. Tetapi apabila berlaku tanda-tanda besar, manusia tidak boleh menolak. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, yaitu di antara tanda-tanda besar yang akan berlaku, yang pertama, manusia itu seperti serangga. Sebagai ulama menyatakan seperti belalang, sebagai ulama mengatakan seperti kalahatu. Daripada kisah tersebut menunjukkan kepada kita manusia keluar daripada tempat tinggal mereka. Mereka duduk dalam koloni mereka, kalau belalang ataupun anak-anak ini diduduk dalam koloni mereka, dan bila berlaku satu musibah mereka akan keluar secara beramai-ramai. Manusia juga macam itu. Bila berlaku satu ujian kepada mereka, dalam senang mereka memikirkan diri mereka, kata ulama. Kata Imam Al-Qurtubi, manusia ni sifat dia begitu. Bila dalam keadaan dia senang, dia tak mempedulikan orang lain. Tapi bila dia ditimpa musibah, waktu tu baru dia nak cari kawan-kawan dia, baru dia akan keluar dari tempat tinggal mereka. Itu manusia. Dan Allah juga memberikan satu lagi perumpamaan, keadaan manusia itu seperti kapas yang menggunung. Kalau kapas ni timbunan kapas, kita tarik satu kapas, dia akan turun meluncur macam tu. Dan itu menggambarkan keadaan manusia ketika itu, di mana dunia dia itu hancur di hadapan mata dia. Tanah runtuh, berlaku tsunami, banyak berlaku kematian. Itu keadaan diri manusia. Manusia dia ada satu sensitivity. Apa sensitivity manusia ni? Manusia ni dia sangat sensitif bila masa dan tempat dia yang selesa
dikacau oleh orang lain. Itu manusia. Manusia ni dia boleh berfikir rasional bila dunia dibuang daripada dia. Tapi selagi mana dunia ni ada pada diri manusia, manusia tak boleh berfikir dengan rasional. Macam yang berlaku hari ni lah, kan? Kita tak ambil jauh kisah di bumi Palestin sendiri. Orang Eropah tengok, orang Timur pun tengok apa berlaku dekat Palestin. Hari-hari kena bunuh, kan? Hari-hari kena bunuh. Hari ini kita dapat beza dua. Negara yang kena yang ditawan dengan negara yang tak ditawan. Negara yang pernah dijajah semua menyokong Palestin. Sebab apa? Mereka pernah rasa susah macam Palestin. Walaupun mereka ni bukan seagama dengan agama Islam, tetapi sebagai manusia mereka boleh berfikir waras. Perbuatan yang dilakukan di Palestin itu satu kezaliman. Negara kecil semua bangkit. Siapa yang tak boleh berfikir rasional? Negara-negara veto dunia besar. Sebab apa? Mereka dah lama jadi Tuhan. Mereka rasa mereka superior. Tapi apa berlaku? Kuasa-kuasa besar dunia ni merasakan diri mereka gagah hebat. Tapi akhirnya ditolak oleh rakyat mereka sendiri. Sebab mana boleh diterima oleh akal manusia berlaku pembunuhan depan mata, kita tepuk tangan. Orang yang kata nak mempertahankan diri, orang tu yang menjajah. Dan kita boleh tepuk tangan tengok apa yang dia buat. Ini akal sihat manusia tak boleh terima. Maka benar kata ulama, kesenangan, keselesaan telah membawa kita semakin jauh daripada Tuhan. Dan tidak pernah merasa susah menyebabkan kita tidak boleh berfikir dengan waras sebagai batas kemanusiaan. Ini nak menunjukkan kepada kita dunia dan keselesaannya telah membawa kita jauh daripada Tuhan. Sebab itulah alim ulama mengajarkan kepada kita untuk jalan mendekat kepada Tuhan. Yang pertama iaitu nombor satu kata ulama, membuang dunia daripada diri kita. Bagaimana membuang dunia daripada diri kita? Bukan suruh tak pergi bekerja, bukan suruh tak ada harta, bukan. Buang dunia daripada kita iaitulah membuang keterikatan dunia dengan diri kita. Contohnya apa dia? Yang pertama, banyakkan berpuasa. Jangan bergantung dengan makanan. Makan boleh ambil, tapi jangan berlebih-lebihan. Paling minimum kata ulama, puasa Isnin dan juga Khamis. Puasa. Belajar untuk puasa. Kerana bila kita belajar untuk puasa, dia mengenang kesengsaraan orang lain. Dan salah satu daripada amalan yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata ulama, iaitulah dengan kita mendekatkan diri dengan amalan sunnah-sunnah Rasulullah. Hidup mengamalkan sunnah Rasulullah. Kerana sunnah Rasulullah ini diamalkan oleh umat akhir zaman. Pengikut Imam Mahdi, pengikut Nabi Allah Isa di akhir zaman, ialah mereka yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Baru-baru ni timbul satu polemik. Orang keluar kan, dia kata apa dia? Bila Imam Mahdi dah keluar, sudah tak ada mazhab dia. Sebab dia berhukum dengan hadis baginda Nabi ala minhajin nubuwah. Kerana Imam Mahdi akan kembali kepada manhaj kenabian. Jadi dia kata mazhab ni dah tak ada. Jadi maksudnya dia ni orang yang tak faham fiqh lah. Jadi asal usul mazhab kita kena faham. Jadi kalau tak tahu satu benda, kita jangan cakap takut rosak agama orang. Bukan rosak agama orang, agama sendiri pun boleh rosak. Mazhab ni salah ke? Pertama, tak salah. Dalam perbincangan mazhab, yang disebut dengan mazhab itu mazhaba ilahi imam, apa yang diikuti daripada imam. Mazhab ni bukan perkara bid'ah. Mazhab ni bukan perkara baru yang dibuat oleh alim ulama. Mazhab ini berlaku sejak zaman sahabat lagi. Kalau nak salahkan mazhab, jangan salahkan alim ulama, salahkan para sahabat. Di kalangan para sahabat sendiri sudah bermazhab. Bila puncanya kepada mazhab,
mazhab punca setelah kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW. Berbeza dengan zaman keadaan Nabi Muhammad, zaman tersebut Nabi berhukum dengan Al-Quran, dan sekiranya ada hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dirujuk kepada Nabi. Itu zaman Rasulullah ada. Maka bila setelah kewafatan baginda Nabi, perkara yang sama juga berlaku kepada sahabat. Cuma beza zaman tu Al-Quran masih diamalkan, tetapi masalah-masalah dalam agama tidak lagi dirujuk pada Nabi, sebab Nabi dah wafat. Jadi berlaku khilaf di kalangan sahabat. Maka di antara sahabat yang ditanya ialah sahabat-sahabat yang dekat dengan baginda Nabi. Bahkan dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik radhiyallahu anhu, baginda pernah menyampaikan satu hadis, iaitulah berpeganglah kamu dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan gigitlah sunnahku dengan gigi geraham. Hadis tersebut beritahu kepada kita bahawa apa dia disebut sebagai sunnah, iaitu juga yang diamalkan oleh para sahabat. Sahabat empat yang disebut khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Khulafa ar-rasyidin yang rasyid, yang jujur, yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dikira juga sebagai sunnah. Zaman itu berlaku khilaf di kalangan sahabat. Satu masalah mungkin penyelesaian berbeza daripada sahabat, maka ulama mengambil kaedah tersebut. Kita kembali kepada konteks Imam Mahdi di akhir zaman. Imam Mahdi datang dalam keadaan syariat telah disempurnakan. Bukan syariat tak sempurna. Imam Mahdi bukan bawa Quran baru. Imam Mahdi datang melaksanakan perintah Allah berdasarkan yang telah disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di akhir zaman. Maka Imam Mahdi akan menjadi imam, dan di belakang Imam Mahdi akan berlaku peristiwa solat. Kita pernah bincang sebelum ini dalam peristiwa subuh, turunnya Nabi Allah Isa daripada langit. Ketika itu hendak diangkat takbir, orang yang paling belakang memberikan panduan kepada Imam Mahdi bahawa Nabi Allah Isa telah turun. Disampaikan dari belakang ke depan, ke depan, ke depan, ke depan, ke depan, sampai Imam Mahdi. Imam Mahdi tidak angkat takbir lagi, tunggu. Maka orang Islam memberi laluan kepada Nabi Allah Isa. Ketika itu Imam Mahdi nak memberikan laluan kepada Nabi Allah Isa untuk menjadi imam. Tetapi apa kata Nabi Allah Isa? Sesungguhnya kamu adalah imam untuk umat ini, maka teruslah menjadi imam. Maka Imam Mahdi menjadi imam, di belakangnya Nabi Allah Isa, dan di belakang lagi orang-orang Islam. Menunjukkan bahawa berdiri ulama, dia bukan membawa ajaran baru, melainkan kembali kepada manhaj nubuwah, di mana orang-orang Islam solat sebagaimana Nabi solat. Maka itulah yang dilakukan oleh Imam Mahdi, sebagaimana disebut oleh baginda Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu bagaimana kamu melihat aku solat. Bermudah tu. Ulama kata apa dia? Nasib baik Nabi sebut hadis macam tu. Solat macam mana kamu lihat aku solat. Nasib baik. Sahabat tengok Nabi solat, itu cara solat. Tapi kalau Nabi kata solatlah kamu macam mana aku solat, boleh. Makam Nabi solat tak sama kita. Kita solat-solat juga, tapi main-main. Solat-solat juga, tapi tak hadir hati. Solat-solat juga, tetapi tidak ada kesempurnaan. Nak banding dengan Nabi memang jauh kan? Tak? Jadi kita bersyukur sebab Nabi sebab dia, solatlah kamu macam mana kamu lihat aku solat. Jadi macam mana pandangan sahabat tentang solat Nabi, sebegitulah zaman tersebut di mana sahabat dan juga orang-orang Islam, Nabi Allah Isa solat di belakang anak cucu Nabi, iaitu Imam Mahdi. Itu yang kedua. Yang ketiga kata ulama,
hendaklah kita mengamalkan Al-Quran, membaca dan memahami. 3 rangkaian itu. Mengamal, membaca dan juga memahaminya. Sebab apa ulama kata mengamalkan dulu? Sebenarnya ramai di kalangan orang Islam boleh baca Quran. Ramai orang Islam boleh baca terjemahan Al-Quran. Tetapi yang disebut oleh Nabi, peganglah sunnahku dengan gigi geraham. Kenapa? Akhir zaman ramai orang rupanya Islam tapi hatinya menjadi kafir. Kita akan bincang nampak insyaAllah. Jadi 3, kita ambil 3. Dia ada beberapa konteks lagi, kita ambil 3 yang asal tersebut. Ini yang penting. Ada yang terakhir yang disebutkan oleh alim ulama juga, iaitulah dengan kita mendekatkan diri dengan amalan-amalan sunnah yang mudah yang dibawa oleh baginda Nabi. Nombor 4 ni paling ringan lah katanya. Paling ringan. Kita jangan melihat sunnah ni sekadar pahala kan? Memang sunnah dapat pahala, tetapi setiap daripada apa yang diamalkan oleh baginda Nabi semua ada kebaikan. Kita ambil nombor 1 kan? Antara sunnah yang dah ramai orang tinggal apa dia? Minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Sunnah lagi lah. Apa dia hukumah dia? Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali, beza antara orang beriman dengan orang kafir. Orang beriman hidup dalam peraturan. Orang kafir tidak terikat dengan peraturan. Dalam agama kita, dalam bab makan pun Nabi bagi tahu cara makan. Itu baru cerita makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Tak kira makanan depan mata ni, makanan banyak depan mata, Nabi bagi tahu ambil makanan yang dekat dahulu, baru ambil makanan yang jauh. Itu dalam bab makan. Setelah daripada makan, Nabi suruh kita menyebut Alhamdulillah. Paling minimum bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Islam mengajar umat dia hidup dalam peraturan. Itu yang pertama. Hikmah daripada makan dengan tangan kanan, yang pertama sekali apa dia? Tangan kanan ni sumber kebaikan, dan tangan kiri ni terdapat keburukan. Buruknya apa dia? Dengan tangan kiri lah kita membasuh najis kita, kan? Itu beza dia. Kalau kita ni orang tak ada peraturan, hukum nak kanan ke kiri kan? Yang ketiga kata ulama, tangan syahadah ni dia ada kebaikan. Tangan syahadah kita, tangan syahadah ni cubalah buat kalau tak percaya. Jumpa orang yang kena rasuk kan, hala tangan kanan baca Al-Fatihah, tengok apa dia jadi. Hala tangan kiri baca Al-Fatihah, tengok apa jadi. Tangan ini lebih baik keberkatannya. Daripada sudut kesihatan sekalipun, kalau kita pergi kat doktor, dia tak cucuk tangan sebelah kiri, dia cucuk tangan sebelah kanan. Kerana tangan sebelah kanan kita ni dia berhubung langsung dengan jantung kita. Itu sebab untuk orang-orang tua, ibu ayah, jangan amalkan tunjuk jari macam ni dekat kepala budak. Jari ni bermasalah, bukan masalah, bisa kata ulama. Ada setengah keadaan orang yang ada ilmu, tunjuk jari macam ni orang boleh gila. Ni jari syahadah ni. Juga ada dibincang dalam beberapa kitab apa ni, tasawuf berkait rapat dengan jari syahadah. Dia ada satu rahsia yang tidak ada pada benda anggota lain dalam badan. Jari syahadah saja. Jari syahadah ni cukup berbahaya. Sebab itu kalau bila orang tunjuk syahadah macam ni, maksudnya dia keras. Ada hikmah dah jari ni. Semua yang belajar ni memahami lah. Jadi ada 4 perkara yang kita kena lihat supaya kita tidak tergolong di kalangan orang yang tertipu dengan dunia ni. Okey, baik. Jadi kat sini sudah ada 2 tanda yang akan berlaku. Yang pertama, iaitulah matahari keluar daripada sebelah barat
Yang kedua, akan berlaku peristiwa sebagaimana peristiwa yang di zaman baginda Nabi, iaitu bulan akan terbelah menjadi dua. Kembali kepada peristiwa asal. Dia dah bincang kemudian sebelum tentang matahari. Hari ini kita cerita tentang bulan. Di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir pernah datang jumpa Nabi. Musyrik Mekah pernah datang jumpa Nabi. Dia bagi syarat dekat Nabi. Apa syarat dia? Kalau kamu nak kami beriman dengan ajaran yang engkau bawa, tunjukkan kepada kami tanda. Dia bagi syarat. Kamu nak kami ikut kamu, berikan kami dalil bukti tentang diri kamu. Apa buktinya? Kalau hebat betul Tuhan kamu, belah bulan menjadi dua. Maka apa yang berlaku? Nabi bermunajat kepada Allah, solat 2 rakaat, berdoa kepada Allah Ta'ala supaya bulan terbelah. Maka sepakat ulama mengatakan bulan terbelah. Terbelah macam mana? Hakiki ke majazi? Hakiki terbelah. Bagaimana terbelah peristiwa tersebut? Iaitulah yang dinyatakan di dalam sunnah, iaitulah bulan turun daripada tempatnya. Bulan berhenti seketika, terbelah jadi dua. Ketika itu mereka berhenti di atas bukit Safa. Bulan, satu bulan di atas bukit Safa, satu bulan lagi di atas bukit Qaifaan, kata ulama. Ada dua peristiwa berlaku ketika itu. Maka setelah melihat peristiwa itu, di antara orang yang melihat ialah Abu Jahal. Ketika dilihatkan tanda itu, mereka tak berkata apa-apa, melainkan mereka melihat sama sendiri. Apa yang telah kita lihat? Adakah mata kita ditipu oleh sihir Muhammad? Mereka tak ada jawapan. Baiklah, kami akan bertemu dengan di antara kami untuk mendapat kesepakatan sama ada kami disihir ataupun tidak. Maka mereka mendatangi dukun-dukun ramalan, tetapi dukun-dukun tak ada jawapan. Di sini Allah menempelak keadaan orang musyrik. Apa dia? Mereka minta tanda, Allah bagi tanda. Bila diberikan tanda, syarat tadi kalau ditunjukkan tanda, mereka beriman. Tetapi setelah diberi tanda, mereka tetap juga tak mau beriman. Maka ulama mengatakan, Imam Al-Qutubi mengatakan, inilah di antara sifat munafik di kalangan umat baginda Nabi Muhammad, sebagaimana sifat orang musyrik. Apa dia? Mereka nak hidayah, Allah bagi hidayah, Nabi Muhammad dah diutuskan. Mereka nak panduan, Allah berikan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Mereka nak tanda dekatnya hari kiamat, Allah bagi tanda dekatnya hari kiamat. Tetapi mereka tidak mahu mengamalkan ajaran baginda Nabi Muhammad. Mereka nak bukti, Allah bagi bukti. Apa bukti lagi nak cerita tentang hari kiamat dah dekat? Kata ulama, daripada 100 tanda dalam kitab Sahih Bukhari, dihimpunkan lebih kurang 150 tanda tentang hari kiamat dalam kitab Sahih Bukhari, kata ulama. Tetapi kata ulama, tanda yang belum berlaku hanya kurang daripada 10 jari je. Itu je belum berlaku, kata ulama. Kebanyakan dah berlaku. Tetapi tanda semakin banyak, tapi umat semakin lalai kepada Allah Ta'ala. Allah bagi peluang taubat, tak nak bertaubat. Allah beri peluang untuk solat hujung waktu. Terutama anak-anak kita lah di sekolah. Maaf sebutlah, benda ni selalu sebut pun. Di sekolah anak disuruh datang awal.
Saya pernah interview, saya program dengan pelajar sekolah, saya tanya directly, responden tanya, siapa dekat sini, saya tak ukur siapa dekat sini yang tak solat subuh datang sekolah. Dulu kajian zaman saya sekolah menengah 80% Dr. Fajal Ramsah buat. Waktu tu saya tengok hanya 10 orang daripada 500 pelajar tu tak solat. Yang lain semua tak solat subuh. Yang solat subuh tu orang ni. Saya tanya, macam mana awak boleh solat subuh? Yang lain semua tak solat subuh. Saya datang naik basikal, Ustaz. Orang lain tu datang naik bas. Sebab sekolah dia orang tu tengah bandar, tak ada pendapatan. Jadi diorang datang daripada flat Pangsa Puri luar, ada rumah luar, jadi diorang datang ke sekolah. Ini masalah. Anak kita ramai tak sekarang. Pernah ada usaha untuk anjakkan waktu belajar, tetapi usaha itu gagal. Tak kisahlah siapa naik pun, memang usaha itu gagal. Pernah saranan supaya anjakkan jadual waktu, supaya datang sekolah dilewatkan pukul 4, 4:30 kan. Tapi tak dapat sebulan suara. Sebab apa? Sebab isu jadual waktu. Sebab kalau dia sekolah Sabah Sarawak, jadi dia maksudnya kena lewat lagi lah. Sebab dia kena sama Sabah Sarawak dan Semenanjung. Allah Alam macam mana. Tapi itulah hakikat yang berlaku di lapangan hari ini. Ramai anak-anak kita ni tak solat subuh. Siapa yang mak bapak tahu kan? Kelang kabutnya kita waktu pagi macam mana lah, dengan tu nak makan, dengan tu nak siap, dengan tu pas sekolah datang lah. Ini masalah. Masalah ni sampai hari tak settle. Ini masalah. Kita harapkan sampai sekolah dia solat subuh mentah. Budak-budak dah nampak sekolah, nampak kawan-kawan tak ada dah semayang. Ini masalah lagi. Generasi kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata ulama, sebagai bantahan kepada orang yang biasa berada di dalam keadaan kesenangan dan juga di dalam keadaan mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan mereka menjadikan sains dan juga sains dan juga bukti akal sebagai Tuhan untuk diri mereka. Hari ini orang tak dapat terima bila kita kata bulan pernah terbelah dan akan terbelah. Dia kata tak logik. Kerana sebab apa dia tak logik? Kerana sains membuktikan bahawa titisan daripada bulan itu sahaja, besar sahaja, iaitu 3,000 km persegi, dan beratnya melebihi 14 kali 10 tan, menunjukkan kita tak mampu untuk bukit itu menanggung bulan. Maka di sini kita kena faham, apabila datang dalil agama dalam menceritakan sesuatu tanda yang tidak boleh diterima akal, pertama sekali, agama tidak pernah memaksa orang yang tidak beragama untuk terima dalil agama. Itu nombor satu adalah, bila datang satu bukti daripada Al-Quran, hadis Nabi menceritakan satu perkara yang akal tak boleh terima, tidak bermaksud benda itu tak betul. Cuma agama tidak pernah memaksa orang yang tidak beragama, tidak menjadi Islam, untuk terima dalil yang datang dalam agama Islam. La ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam beragama untuk orang bukan Islam. Tapi bila orang Islam terima bukti ni, nombor satu, dia kena terima tanpa takwil. Terima bulat-bulat. Benda itu disebut. Cuma mungkin perkara itu belum dibuktikan. Dan ulama juga menekan setengah daripada orang Islam yang bersifat munafik. Bila ada dalil-dalil bukti tentang akal, baru dia terima. Tak ada dalil bukti tentang akal, dia tak terima. Maka kata ulama,
mereka yang menolak satu juzuk sahaja daripada Al-Quran dan juga hadis, maka terkeluarlah mereka daripada agama. Kufur. Soal kita kata logik tak logik, itu kerja Allah Ta'ala. Tetapi bila benda tu datang dalam agama, kita kena terima. Itu nombor satu. Yang kedua, kita orang Islam ni bukan beramal, bukan beribadat dengan bukti-bukti logik. Solat, awal turunnya solat memang tak logik. Peristiwa Mi'raj baginda Nabi Muhammad diterima ibadah solat tersebut. Logik atau logik? Tak logik ke zaman tu. Kalau kita bahas zaman kita, ahli ilmu kata ini logik. Jadi nombor dua kata ulama, kita tidak beramal kerana ada bukti saintifik. Kita beramal sebab itu perintah daripada Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ada lagi segolongan umat manusia di akhir zaman ini, bila tanya Islam tak Islam, tetapi dia memilih benda dalam agama untuk diamalkan. Apa Nabi buat, dia tak mau ikut. Dia kata apa? Benda ni kena tahfiz dulu, benda ni tak sesuai dengan masyarakat. Ada salahnya. Dia tak terima agama pula. Dia pula menentukan apa yang Nabi bawa ni sesuai ke tak sesuai. Ada salah. Ada golongan daripada ini. Di sini kata ulama kepada kita, iaitulah teguran suci kepada mereka yang tidak menerima agama dengan bulat-bulat, kerana mereka ini tidak lagi bersama dengan jemaah umat Islam. Hati-hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kerana sifat sebagaimana yang berlaku di zaman Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sifat orang-orang musyrik, kata ulama ada beberapa bahagian sifat mereka yang orang Islam tak boleh ikut. Kalau orang Islam ikut sifat ni, maka sia-sialah Islam mereka. Sebagaimana Nabi menyatakan, tidak akan berlaku hari kiamat hinggalah paginya beriman, petang menjadi kafir. Petangnya beriman, pagi menjadi kafir. Persoalan dia, apa yang menyebabkan orang pagi beriman, petang jadi kafir? Maka kata ulama ada 5 ciri yang menyebabkan seseorang itu pagi dia beriman, petangnya menjadi kafir. Pertama sekali, nombor 1 kata ulama, nombor 1 iaitulah menjauhi sunnah dan juga menjauhi daripada Al-Quran. Iaitulah 2 sumber yang disepakati oleh umat Islam. Apa dia? Al-Quran dan hadis Nabi. Ada orang dia tolak Al-Quran, dia ambil hadis. Ada orang dia tolak hadis, dia ambil Al-Quran sahaja. Golongan ni sesat, terkeluar daripada ajaran baginda Nabi Muhammad. Maka dia kena syahadah balik. Sebab apa? Sebab yang dia tolak tu 2 sumber besar. Kan ada golongan anti Al-Quran pun ada, golongan anti hadis pun ada juga. Kelompok macam ni bukan kelompok sesat lagi dah. Kelompok macam ni dia kena mengucap syahadah balik dia tu. Itu nombor 1. Ciri-ciri yang kedua iaitulah kepada kita, iaitulah ciri-ciri mereka yang mereka bersifat munafik. Yang kedua, tidak bersama dengan jemaah umat Islam. Maksudnya apa dia? Mereka ni tidak bersama dengan umat Islam daripada sudut pengamalan agamanya, tak bersama dengan umat Islam daripada sudut cara hidup dia. Maka mereka ini sebagaimana yang disebut dalam hadis, seumpama kambing yang berada bersama dengan harimau. Bagaimana keadaan dia? Kambing dalam kawanan berhadapan seekor harimau, harimau boleh kalah. Tetapi seekor kambing yang berada bersama dengan seekor harimau, kambing itu akan kalah.
menunjukkan kepada kita perjuangan di dunia ini bukan seorang-seorang. Maka di sini ulama mengatakan apa dia? Dakwah. Ulama terjemahkan dalam peristiwa tersebut, iaitulah dakwah. Orang Islam di akhir zaman dia tak boleh tinggal benda ni, dakwah. Suruh buat baik, tinggalkan benda buruk. Orang Islam tak boleh berhenti. Nabi sebut dia, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini ciri-ciri ni. Ciri-ciri umat yang diangkat Allah Ta'ala ni ada 3. Yang pertama, suruh orang buat baik, tegak orang buat jahat, mengajak orang beriman kepada Allah Ta'ala. Benda ni tak boleh tinggal. Kalau kita tinggal benda ni, rosak diri kita. Itu nombor 2. Yang ketiga, di antara ciri-ciri orang munafik di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, orang-orang musyrik di zaman baginda Nabi Muhammad, yang ketiga apa dia? Mereka membiarkan kezaliman berlaku depan mata mereka, walhal diri mereka tidak melakukan kezaliman tersebut. Ini bahaya. Agama dinilai bersifat nafsi-nafsi, diri aku. Dia nafsi-nafsi ni bukan waktu dekat dunia. Nafsi-nafsi nanti dekat pada masa. Jumpa Nabi kata nafsi, aku tak boleh bagi syafaat. Nabi Muhammad boleh bagi syafaat. Itu cerita kat masa. Tapi hari ni orang tak fikir dah. Asalkan aku semayang, anak bini aku terjaga, biarlah. Orang lain nak rosak, biarkan rosak. Kan? Nanti kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata ulama, iaitulah mereka ini menolak beberapa di antara tanda-tanda dalam agama. Ulama terjemahkan dengan maksud syiar. Apa maksudnya? Syiar. Apa kita bicara syiar? Ada perbezaan antara syiar dengan khasyah. Okey, baik, kita bincang apa tu. Tadi kita keluar sikit. Dalam agama kita ni, dia ada syiar. Pada umat yang ada syiar, padanya ada khasyah. Apa dia syiar? Syiar ini adalah salah satu daripada tanda yang ada pada umat baginda Nabi Muhammad. Apabila ada syiar, maka ada kemuliaan. Contoh syiar apa dia? Solat berjemaah, syiar. Contoh syiar lagi apa dia? Masjid, syiar. Contoh syiar lagi apa dia? Azan, syiar. Contoh syiar lagi apa dia? Pakaian solat, syiar. Pakai kopiah ni, setengah ada ulama khilaf, tapi ada ulama mengatakan memakai kopiah ataupun penutup kepala juga adalah syiar untuk orang Islam. Itu syiar. Ada tak dalam agama kita? Ada. Bukan tak ada. Salah tu kalau cabut syiar? Tak salah. Contohnya dalam bab kopiah tadi. Jadi dalam bab azan tak boleh lah. Dalam bab benda-benda yang memang dah ditentukan agama tak boleh. Tapi apakah impak bila ada syiar? Bila ada syiar, kata ulama, dia akan mendatangkan sensitiviti kepada orang Islam. Apa dia? Orang Islam yang masih mendengar azan beza tak dengan orang Islam yang kampungnya tak pernah azan? Beza. Dia orang Islam, tetapi dirinya tidak ada jati diri. Itulah kata ulama khasyah. Khasyah ni, bila adanya syiar, maka dia ada khasyah. Khasyah ni daya tindakan apabila agamanya dirosakkan. Ni beza dia. Macam dekat Palestin, tak? Berpuluh tahun kita serang, masih Allah, masih menggunakan azan. Walaupun Bilal tu keluar daripada masjid kena bom, tak apa, ganti Bilal baru. Sama macam tu. Ada kekuatan dalam kekuatan umat bila dia ada syiar dalam beragama. Tapi bila hilang syiar, umat akan jadi lemah. Inilah yang nak dirosakkan oleh orang Islam. Macam kat Palestin, apa dia buat? Hari Jumaat orang Islam patut solat Jumaat, tapi Yahudi tak bagi solat Jumaat. Cuma sebab sekarang di tengah perang,
Apa berlaku? Semalam apa berlaku dekat Palestin? Paling ramai orang solat Jumaat di Masjidil Aqsa, 15,000 orang. Yang sebelum ini tak seramai itu boleh masuk. Kekuatan dah semakin membiak di bumi Palestin. Walaupun kita tengok hari-hari ramai orang kena bunuh, tapi sebenarnya ramai lagi orang dekat tepi barat tu. Nak menunjukkan kepada kita ini kekuatan umat Islam. Umat Islam tak boleh cabut syiar. Tetapi di akhir zaman itulah tugas musuh-musuh Islam, dia nak mencabut syiar daripada orang Islam. Tugas orang Islam apa dia? Mempertahankannya. Dan saya sini nak ambil saranan daripada apa ni? Saranan daripada Sultan Selangor yang disebutkan juga dengan syiar itu ialah hukum-hukum Islam. Dan kita wajib bersama dengan pemerintah kita dalam mempertahankannya. Kerana dia juga disebut sebagai syiar dalam beragama. Dan yang terakhir sekali, antara perkara yang kita tidak boleh teruskan sebagaimana orang musyrikin Mekah, apa dia? Bersekongkol dengan musuh-musuh Islam. Ini kita kena lihat. Baik, bersekongkol dengan musuh Islam ni tak mesti masuk agama mereka. Bersekongkol dengan musuh Islam ni menjayakan agenda mereka. Di Malaysia sendiri, walaupun kita lihat negara kita diramai orang Islam, tetapi fakta daripada PDRM menunjukkan kepada kita sebenarnya ramai daripada kalangan orang-orang Melayu sendiri jadi ejen kepada Israel. Ini fakta. Memang ada ejen Mossad di negara kita, cuma tak tahu ya. Sebab apa maka jadi ejen? Maka didedahkan oleh PDRM. Antara yang dia didedahkan mereka sebab mereka ini mendapat bayaran yang tinggi daripada tindakan mereka. Kita ni kalau tak boleh ajak orang buat baik, kita jangan ajak orang buat jahat. Kita ni kalau tak boleh nak angkat senjata untuk berjihad dengan saudara kita di Palestin, jangan kita mengangkat senapang hala kepada saudara kita. Hati-hati, terutama anak-anak kita. Sekarang negara kita dalam keadaan yang berbahaya kerana musuh sudah berada dalam selimut kita. Dia bukan musuh dalam selimut dah, memang dalam selimut dah pun. Dah tinggal seselimut dah musuh kita ni. Macam berhati-hati kita. Ambillah agama daripada mereka yang berautoriti dan bersamalah mereka dalam melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 5 perkara yang kita kena renung untuk kita tidak lakukan sebagaimana musyrikin Mekah lakukan kepada baginda Nabi Muhammad. Sebab apa? Kata ulama, tidak mustahil kemurkaan Allah kepada musyrikin Mekah kerana memalingkan diri daripada Nabi. Perkara yang sama juga akan berlaku kepada kita. Jikalau datang tanda itu, maka bala Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tidak memilih. Kita yang beriman ni, yang tak beriman ni sama-sama mati dalam kebinasaan. Di sini kita melihat peristiwa yang berlaku di zaman Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. Orang cerita zaman Nabi Allah Lut, kalau buka tafsir At-Tabari ada satu kisah. Apa kisah Nabi Allah Lut ni? Nabi Allah Lut ni dia orang yang beriman, Nabi lah, orang beriman. Tapi apa berlaku ketika itu? Kenapa masyarakat dia membiak dengan budaya songsang? Satu komentar daripada Imam At-Tabari mengatakan apa dia? Zaman itu ialah zaman ahli kitab. Nabi Allah Lut ni di antara keluarga penduduk Bani Iraq. Dia ada keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kan setelah jumpa Nabi Allah Ibrahim, barulah malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Allah Lut. Itu kisah dia kan. Dia jumpa Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim kata suruh pergi jumpa anak saudara dia, Nabi Allah Lut. Mereka satu keluarga besar. Dia ahli kitab. Apa berlaku ketika itu? Adakah semua masyarakat itu semua LGBT? Tak. Kata Imam At-Tabari,
walaupun itu menjadi gerakan dalam masyarakat. Zaman di Nabi Allah Lut tu masyarakat condong kepada benda tersebut, tapi bukan tak ada orang beriman. Ada. Kau tak buat apa dengan Nabi itu. Nabi Allah Lut bukan dakwah seorang-seorang. Nabi Allah Lut ada pengikut. Ada di antara keluarganya tak ikut Nabi Allah Lut, tetapi Nabi Allah Lut ada pengikut kata Imam At-Tabari. Tapi apa sebab bala kepada Nabi Allah Lut dan juga penduduk kampung tu ataupun masyarakat dia tu? Maka Imam At-Tabari mengatakan apa dia? Ketika orang zalim menguasai masyarakat, maka datanglah bala daripada Allah Ta'ala. Bukan sebab tak ada orang baik, tapi orang baik dia di mana? Orang baik memilih untuk tidak mahu membetulkan masyarakat. Ini silap. Bila orang yang baik tak mahu betulkan masyarakat, orang ada ilmu tidak memperbetulkan orang yang tak ada ilmu, maka bala akan datang, walaupun ada orang soleh kat tempat tersebut. Inilah satu perkara yang kita kena lihat. Bukan sekadar kita buat baik, kita kena ajak orang buat baik. Ajak orang buat baik bukan sekadar untuk kita nak jadi baik, tetapi kita juga menjauhkan diri kita daripada bala yang akan datang daripada Allah Ta'ala. Sebab itu kata ulama, dakwah ni dia bukan kerja diri sendiri. Dakwah ni dia kerja bersama-sama. Umat yang hebat, umat yang tidak meninggalkan dakwah. Umat yang hebat, umat yang bersama dengan para pendakwah. Jadi muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita ambil ibrah daripada perbincangan ini insya-Allah. Dan insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan masuk peristiwa yang besar, iaitulah Ad-Dabbah dan juga di antara tanda-tanda besar yang lain. Jadi akhir kalam ada dua perkara yang saya sarankan kepada kita buat. Nombor satu, yang pertama sekali, ajar kepada anak-anak kita Al-Quran. Ini tak ramai orang buat hari ni. Jangan lepaskan anak-anak kita sekadar kepada guru. Tengok balik bacaan dia. Kalau tak betul bacaan dia, ajar bagi betul. Yang kedua, amalkan satu doa Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Saya nak ambil 5 rangkap doa ni. Mudah dia doanya. Rabbi firli an ashkura nikmatak. Simple. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku dan jadikanlah aku orang yang bersyukur dengan nikmat-Mu. Simple. Rabbi firli an ashkura nikmatak. Simple dia doa. Doa ni kata ulama, anjurannya kepada orang yang berumur, kata ulama. Sebab doa ini adalah penutup kehidupan hamba. Minta keampunan daripada Allah dan minta syukur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita semua umum boleh amal dalam doa ini. Kerana apa? Dengan membaca doa ini, maka kita menyedarkan diri kita ialah hamba Allah Ta'ala dan bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya ulangi sekali jumpa doa ini. Rabbi firli an ashkura ni'matak. Jadi amalkan doa itu dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuang perbuatan-perbuatan orang musyrik daripada diri kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala membuang sifat-sifat munafik daripada diri kita. Dan apabila kita kembali kepada Allah, kita kembali sebagai ahli syurga Firdaus Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukup sekadar itu saja. Ada soalan dalam bab ini? Tak ada kan? Jadi kita ambil peringatan persediaan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi menyatakan kepada kita pesanan Nabi yang sebut dalam satu hadis, jikalau kamu tahu hari esok hari kiamat, maka bercucuk tanamlah pada hari ini.
Ulangan tadi, jikalau kamu tahu hari esok hari kiamat, maka bercucuk tanamlah hari ini. Ulama mengatakan, walaupun kita tidak boleh menuai hasil daripada tanaman kita pada hari ini, tetapi dengan kita meletakkan kita meletakkan benih kebaikan kita pada hari ini, maka dia menjadi tanda bahawa kita ialah hamba Allah yang beriman. Kalau Allah tanya kita, apa yang kamu buat dalam hidup? Aku pernah salat, aku pernah sedekah, aku pernah tasbih. Walaupun tasbih kita tak sama dengan tasbih para waliullah, tetapi dengan tasbih kita ini menjadi bukti, tanda dan soal jawab kita depan Allah Ta'ala. Kita nak macam tu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imah fi din fi dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik walhamdulillahi rabbil alamin.